Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Sharon Kezia. Hari Rabu 7 April 2021 seperti biasa. Selama 1 jam kami akan bersiaran di TVS secara langsung di siaran Astro 122 dan juga My Free View. Sharon, selamat pagi Sharon. Selamat pagi, Jo. Cantik baju Sharon ni. Baju baru ke? Ya, baju baru. Mana beli? Rahsia, tak boleh bagi tahu. Ke buat sendiri ni, cantiknya. Langkah indahnya kalau saya ada kemahiran menjahit sendiri, tapi tak ada kemahiran. Boleh tak apalah. belajar. Jadi kita memberi rezeki kepada orang lain, kita membeli, sokong produk tempatan. Cantik. Apa Terima khabar kasih. Sharon hari ini? Sehat. Hari ini teruja lah sebab minggu ni seminggu sekali je bersama dengan John. Ya, betul. Dan Ada rindu sikit lah Kak John. Setiap hari Rabu je. Betul. Sharon juga kita nak tanyalah, kes sekolah, sesi persekolahan pun dah mula. Ya, betul, Macam mana setakat ini sesi persekolahan? Setakat ni pada hari pertama ada sedikit kelang kabut sebab pelajar baru terutama sekali pelajar tingkatan 1 mereka baru didedahkan dengan mengikuti SOP di sekolah. Ya. Jadi ada berlaku kelang kabut sikit tapi semuanya berjalan dengan lancar dengan bantuan dan kerjasama daripada ibu bapa semua. Jadi proses pendaftaran, proses sesi persekolahan itu berjalan dengan lancar dan kita nak puji jugalah ibu bapa semua John sebab kita tengok kerjasama daripada mereka sangat bagus di mana anak-anak mereka sentiasa mengenakan mask muka setiap masa. Sebab itu wajib. Dan itulah kerjasama antara semua pihak. Kita harus bersama-sama melawan pandemik COVID-19 betul ini. tu. Sekolah ni satu kawasan yang luas di mana penularan wabak COVID ni boleh berlaku dengan mudah. Betul. Sebab konteks yang dekat di antara rakan-rakan tu John. Jadi kepada adik-adik yang mungkin bakal turun sekolah, mungkin ni dah lambat dah turun sekolah. Tapi mungkin anda terlambat, semoga anda ada hari yang indah di sekolah anda. Baik, Sharon, hari ini topik kita pada pagi ni mungkin boleh Jadi hari kongsikan. ini John bersempena dengan Hari Kesihatan Sedunia. Jadi topik kita ini sangat sesuai. Topik kita hari ini adalah Hari Kesihatan Sedunia bersama Profesor Madya Dr. Helmi bin Hazmi, Pensyarah Fakulti of Medicine and Science UNIMAS dan bersama Jian Goh dengan topik animasi Miao Miao dan Wafu Pafu. Miao dan Wafu Pafu. Miao dan Wafu Pafu ni dua karakter sebenarnya. Miao ni kucing. Betul. Dan Wafu Pafu ni hamster. Jadi kalau nak tahu lebih mengenai industri kreatif pengarang animasi, selepas ini kita akan kupaskanlah di Sejahtera Terus setia Asia bersama kami ya sehingga ke penghujung rancangan. Jadi seperti biasa kita akan mulakan dulu dengan perincian berita ringkas yang kami nak bawakan kepada kita bawakan untuk anda dan kita akan mulakan dulu dengan perincian COVID-19 di Malaysia. Baik, semalam sebanyak 1,300 kes baharu COVID-19 direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan kini 353,329 kes. Duka cita dimaklumkan 5 kes kematian baharu dicatatkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kes kematian akibat virus berkenaan kini di angka 1,300 kes. Bilangan kes sembuh pula meningkat juga 1,412 kes sembuh menjadikan jumlah kes sembuh kini 338,868 kes. Dan kalau kita lihat mengenai penularan mengikut negeri pula, Sharon, Sarawak merekodkan negeri tertinggi bagi pertambahan kes harian iaitu sebanyak 385 kes diikuti Selangor 242 kes dan Kelantan sebanyak 126 kes. Dan untuk perincian perkembangan COVID-19 di Sarawak pula, Sharon, sila kongsikan. Terima kasih John. Satu perkabaran yang menggembirakan apabila tiada kematian yang dilaporkan setakat semalam menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID kekal seramai 114 orang. Syukur ya. Sarawak merupakan negeri yang mencatatkan jumlah kes COVID-19 yang paling tinggi setakat ini di mana terdapat 385 kes baru positif COVID-19 yang menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 18,164 kumulatif kes dan jumlah kluster yang aktif meningkat kepada 40 kes. Manakala jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge turut meningkat kepada 14,929 orang dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Setakat semalam, 385 PUI baru telah dilaporkan. Daerah-daerah yang masih mencatatkan jumlah kes yang membimbangkan ialah Seri Aman sebanyak 129 kes, Sibu 81, Bintulu 52, Miri 45, Kuching 22, Samarahan 5 dan diikuti dengan daerah-daerah yang lain. Jadi kita tengok
perincian yang saya kongsikan sebentar tadi, John, Sarawak antara negeri yang mencatatkan jumlah yang sangat membimbangkan. Ya, betul. Jadi kita di Sarawak ni pastikan kita terus patuhi SOP, ambil langkah-langkah yang penting yang perlu kita ambil untuk kita elak jangkitan ini untuk terus merebak, dan juga difahamkan bahawa kini sebarang majlis sosial di zon merah tidak dibenarkan lagi. Itu keputusan oleh SDMC ataupun JPBNS. Jadi di sini kerjasama daripada semua pihak ni amat penting, John. Sebab satu benda yang paling penting adalah bazar nak dibuka. Kalau keadaan COVID masih dalam keadaan yang membimbangkan, mungkinlah bazar tu tidak akan dibuka, John. Ya, betul. Jadi itulah kerjasama semua ini penting untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19. Baik, berita yang seterusnya yang berkaitan iaitu mengenai vaksinasi, program imunisasi vaksin COVID-19 kebangsaan. Info tambahanlah saya nak kongsikan kepada para penonton. Setakat 5 April, 8 juta pendaftaran telah pun direkodkan dan ini hanya 33%. Dan ini masih lagi angka yang masih rendah menurut Menteri yang bertanggungjawab Khairy Jamaluddin, dan kerajaan masih lagi ingin ramai rakyat Malaysia untuk teruskan pendaftaran sebagai penerima vaksin COVID-19. Dan juga difahamkan fasa kedua pemberian vaksin akan dimulakan juga dalam masa terdekat dalam bulan ini. Jadi pastikan anda telah mendaftar untuk vaksinasi, dan kalau kita lihat dari infografik ini, seramai 830,000 penerima yang dah pun menerima vaksin COVID-19. Jadi kepada anda yang mungkin belum lagi daftarkan diri ataupun belum lagi daftarkan dependent anda, boleh daftarkan melalui aplikasi MySejahtera. Tak susah nak daftar, senang je. Betul. Kalau di hujung jari. Mungkin kurang arif ataupun tidak pandai menggunakan aplikasi MySejahtera, boleh saja pergi ke klinik kesihatan yang terdekat untuk mendaftarkan diri anda. Jadi ini penting, #lindung diri, lindung semua. Dan hashtag kita jaga kita, John. Betul. Kita harus dapat vaksin ni secepat mungkin. Tak sabar ni. Betul. Okey, Sharon, mungkin perincian berita seterusnya pula. Okey, jadi saya ingin wawarkan peringatan kepada semua pengguna kosmetik agar berhati-hati memilih kosmetik anda kerana terdapat produk-produk kosmetik yang dikesan mengandungi racun berjadual. Jadi bahagian regulatori farmasi negara, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menggesa orang ramai untuk mengelak daripada membeli dan menggunakan produk-produk kosmetik berikut kerana dikesan mengandungi racun berjadual seperti di bawah: Beauty Wise Rejuvenating Cream, Beauty Wise Rejuvenating Toner. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia menggesa orang ramai agar berwaspada dan lakukan semakan produk kosmetik yang anda gunakan dengan KKM. Penggunaan produk yang mengandungi bahan-bahan terlarang tanpa pengawasan profesional kesihatan boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan yang tidak diingini. Betul. Jadi saya khususnya kepada wanita dan ada juga lelaki kan yang menggunakan produk kosmetik tu, anda perlu berhati-hati dan harus bijak memilih produk kosmetik yang selamat digunakan dan haruslah berdaftar di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul. Jangan, yelah kita bijak memilih. Dan kalau ada was-was ataupun tak pasti, baik mungkin semak dulu bersama dengan boleh rujuk Kementerian. dengan KKM. Sebab kadang-kadang mungkin produk yang original tu selamat, tapi mungkin anda terbeli produk tiruan tu yang menyebabkan bahan dalam itu tidak asli dan mengandungi bahan terlarang. Macam John sendiri ada pakai kosmetik tak? Ada. Facial care lah, kenalah jaga muka. Betul, baguslah John ni. Baik, itu saja antara perincian berita kan, Sharon? Ya, betul. Jadi itu saja antara perincian berita yang kami nak kongsikan, dan sekarang kita nak terus saja masuk ke topik kita, iaitu Hari Kesihatan Sedunia. Hari ini 7 April 2021, dan kesihatan ini merupakan perkara paling penting lah, Sharon, untuk kita jaga, bukan untuk kita tapi untuk semua orang, dan terdapat banyak cara untuk menjaga kesihatan dengan baik. Jadi untuk mengupas lebih mengenai topik ini pada pagi ini, Hari Kesihatan Sedunia, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Helmi bin Hazmi, merupakan pakar perubatan kesihatan awam UNIMAS. Dr. Helmi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Apa khabar, Hitok? Sihat? Okey, sihat. Terima kasih. Okay, Dr. Helmi, mungkin sebagai permulaan, mungkin boleh kongsikan apa tanggungjawab Dr. Helmi di UNIMAS sekarang ni? Kini itu kami bertugas sebagai Timbalan Dekan Hubungan Industri dan Antarabangsa untuk Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Dan selain daripada tugas-tugas Timbalan Dekan, kami memang
masuk sebagai seorang pensyarah lah. Saya bukan seorang pensyarah perubatan. Oh, okay. Sebelum ini juga Dr. Helmi pernah medical doctor. Ya. Saya houseman dekat Sibu Hospital. Lepas tu saya pindah ke Kenawit Hospital. Lepas tu pergi ke daripada situ saya pergi melanjutkan pelajaran ke USM Kubang Krian. Lepas tu kembali ke fakulti lah untuk berkhidmat sebagai pensyarah perubatan. Bagaimana daripada jadi pegawai perubatan tu tiba-tiba berubah menjadi pensyarah? Apa yang mencetuskan? Adakah lebih suka mengajar ataupun Kerana kalau kita nak masuk bidang lecturing kan, bidang menjadi pensyarah ini bukan sahaja kebanyakan orang melihat bidang pensyarah menjadi pensyarah ini adalah satu tugas yang mudah. Sebenarnya ia tidak mudah kerana tugas tu bukan sahaja sebagai pensyarah, tapi apabila kita bekerja di universiti, sumbangan yang kita perlu lakukan adalah dari segi kita mula research. Jadi kita perlu melakukan banyak research, kita perlu memantau doktor-doktor baru, mesti ada pensyarah, mesti ada doktor-doktor baru yang akan keluar berkhidmat di hospital. Dan kita pun ada program-program specialist, orthopedik, public health di UNIMAS sekarang ni. Dan kita train the new generation lah untuk masuk jadi seorang pakar yang akan memegang tampuk kesihatan di negara tu kelak lah. Itulah penting ada pensyarah doktor ni. Mesti ada pensyarah, saya dah lah doktor baru. Saya ada generasi yang baru. Ilmu pun tidak dapat diturunkan. Yes, betul. Jadi boleh doktor ceritakan kepada kami apakah masalah-masalah kesihatan yang sering dihadapi oleh orang awam? Okey. Sebenarnya kalau kita melihat kepada untuk menjawab soalannya, sebelum tu tahu kenapa hari ini merupakan hari kesihatan sedunia. Kerana setiap 7 hari bulan April setiap tahun tu memang akan diadakan Hari Kesihatan Sedunia sebagai satu commemorative of the penubuhan kepada WHO, World Health Organization pada 7 April tahun 1948. Okey, penubuhan WHO. Jadi untuk memberi peringatan kepada kita lah, WHO telah ditubuhkan pada waktu tersebut. WHO bertujuannya adalah untuk untuk membantu negara-negara yang tidak berkeupayaan dari segi pemantauan kesihatan. Pada masanya kita lebih fokus kepada penyakit macam malaria, tuberkulosis dan sebagainya. Okey. Jadi tujuan WHO. Dan ramai member state dah menjadi satu ahli termasuk Malaysia jugalah. Jadi sekarang ni tugas WHO sebagaimana kita langgar dalam masa setahun 2 tahun tu memang fokusnya adalah lebih kepada COVID-19 lah. Yes. And then untuk menjawab soalan musuh dunia ya COVID-19. Memang. Halus tapi berbahaya. Yes. Okey, untuk menjawab soalan tadi, masalah kesihatan awam, masalah kesihatan yang dialami oleh masyarakat, kita perlu lihat kepada statistik lah. Jadi saya telah membawa satu statistik yang semasa kita melihat 10 punca utama kepada mengapa orang awam masuk ke hospital. Why are they hospitalized? Top 10 reasons. So number 1 adalah sebabkan oleh pregnancy, childbirth and puerperium lah, iaitu nak beranak. Okey. Dan kalau kita melihat daripada list yang kedua sehingga list yang ke-10, nombor 2 hingga 10, hampir 50% daripada punca orang masuk ke hospital adalah kerana penyakit-penyakit yang melibatkan penyakit kardiovaskular, jantung, penyakit respiratory iaitu paru-paru, usus, genitourinary dan sebagainya. Dan juga kanser. Dan kita ada juga beberapa penyakit yang disebabkan oleh jangkitan jugalah. Okey, jadi pada tahun 2019 hampir 50%, 50% daripada orang masuk ke hospital disebabkan oleh penyakit-penyakit yang tadilah, iaitu kita klasifikasikan sebagai penyakit tidak berjangkit ataupun non-communicable disease. Jadi penyakit-penyakit tersebut yang macam kardiovaskular, paru-paru, usus, adakah itu sangat berkaitan dengan cara kehidupan? Oh yes, sangat rapat dengan cara kehidupan, your lifestyle kita lah. So a lot of kebanyakan orang kita bila kita namakan penyakit NCD itu adalah penyakit lifestyle disease. It's a lifestyle disease. So what you eat and your physical activity, what you take every day, how you interact with yourself, dari segi macam kita ada siapa yang merokok dan sebagainya, yang memberi satu kesan kepada kesihatan tadi lah. Makanan, minum dan sebagainya. Kalau macam Malaysia sini doktor, apa macam top 5 lah, 5 teratas penyakit yang sering dihadapi oleh masyarakat Malaysia? Orang awam, ya. Okey, kalau kita melihat masih lagi NCD. Kalau penyakit yang paling top sekali, paling ngetop sekali adalah masih lagi penyakit-penyakit yang tidak berjangkit. Okey, iaitu cardiovascular, heart attack,
dan juga penyakit-penyakit yang mendorong ke arah tersebut seperti darah tinggi, kencing manis dan juga obesiti dan sebagainya. Berkaitan tiga dengan lifestyle serangkai dan gaya tu. hidup. Yes, masih yes. 3 serangkai tu John. Even if you look at the yang 10 principal cause of death di hospital di Malaysia pada tahun 2019, kita melihat nombor satu sekali adalah dinamakan sebagai disease of circulatory system. Maksudnya penyakit-penyakit itu adalah yang berkaitan dengan penyakit jantung dan juga saluran darah. Yang kedua, respiratory. Respiratory itu apa yang kita boleh fikirkan untuk dewasa adalah penyakit seperti COPD, chronic obstructive pulmonary disease, yang disebabkan oleh mokok, yes. Dan juga of course ada yang penyakit non-communicable disease yang lain seperti asma dan sebagainya, kanser dan juga beberapa penyakit tadi seperti disebabkan oleh kegemukan dan sebagainya. Jadi top 1 and 2 in Malaysia masih lagi death, cause of death di hospital adalah masih lagi jantung dan juga paru-paru lah. Jadi itulah semua penyakit yang disebut yang top 5 dekat Malaysia ni semua berkaitan dengan cara kehidupan Gaya kita. hidup Gaya kita. hidup. Yes. Betul. Cara John sendiri merokok tak? Selepas ni kita akan bincang lagi lebih mengenai topik ini iaitu Hari Kesihatan Sedunia. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar, jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dan Jonathan Ding. Secara tetamu kita pada pagi inilah Dr. Helmi dengan tajuk kita pada pagi ini adalah Hari Kesihatan Sedunia. Jadi sebentar tadi kan John, banyak perkongsian juga daripada Dr. Helmi mengatakan bahawa kebanyakannya penyakit kronik adalah disebabkan oleh gaya hidup kita sendiri. Ada top hospitalized, top 10 hospitalized penyakit. Jadi doktor mungkin boleh kongsikan dengan kami cara-cara untuk menjaga kesihatan diri dengan betul. Okey. Jadi untuk saya melihat dari segi public health lah. Okey. Jadi kalau kita nak menjaga kesihatan diri dengan betul, pertama sekali kita perlu kenali apa risiko yang menyebabkan penyakit-penyakit yang kita hadapi di Malaysia sekarang tu. Jadi yang paling penting sekali adalah 4 perkara utamalah. Satu adalah penggunaan tobacco, mokok dan vape. Okey, tergolong sekali. Kedua adalah physical activity, maksudnya gaya hidup yang fizikal. Yang ketiga adalah pemakanan. Okay, what you eat, what you get, what you are, what you eat, right? Okay. Dan sekali lagi adalah berkenaan dengan penggunaan alkohol. Okay, penggunaan alkohol, harmful use of alcohol. So 4 faktor tu memang telah dinyatakan oleh WHO sebagai 4 faktor yang mempunyai shared outcome. Maksudnya these are the 4 shared risk factor yang menyebabkan penyakit kardiovaskular, cancer, respiratory disease dan juga chronic respiratory illnesses tadilah. Terutamanya merokok menyebabkan penyakit paru-paru. Yang lain, kalau cancer, diabetes dan juga darah tinggi, penyakit jantung dan sebagainya, mungkin kita berjaya mengawal dari segi penggunaan tobacco, merokok, increase your physical activity, lebih bersenam dan sebagainya, lebih menjaga pemakanan, lebih kurangkan penggunaan alkohol dan sebagainya, memang kita boleh mengurangkan semua penyakit-penyakit kardiovaskular, respiratory dan juga kanser tadilah. Actually ada yang statement, ada kajian melakukan bahawa dengan stopping merokok saja, if a country, a nation berjaya tidak merokok, it's a very huge feat. Kalau tak merokok langsung, 1/3 daripada penyakit yang disebabkan oleh kanser akan dapat dipotong terus. Maksudnya 1/3 dapat dikurangkan terus. Tapi ada tak setakat ini negara yang memang tak ada, impossible. That's why we are actually banyak program-program yang kita lakukan untuk mengurangkan semua tu. Memang kita nak mengharapkan individu memang memang tak dapat kita nak mengharapkan individu gila. Jadi kita memerlukan create the environment untuknya menjurus ke arah gaya hidup lebih sihat tadilah. Kita ada program, we are part of the signing of FCTC, iaitu the Framework for Convention of Tobacco Control. So sebabnya kita nangka rokok kita ada certain criteria that you have to follow for that country kan. Jadi kita sign kepada FCTC, kita ada syntax, we have the syntax on rokok dan alkohol dan sebagainya. And then we have policy which is related to physical kita pada polisi pemakanan contohnya. Mungkin kita baru tahu dalam masa last month baru dah dikeluarkan, kita bukan tidak menggunakan lagi piramid pemakanan yang kita belajar semasa sekolah tapi sekarang tu kita lebih fokus kepada suku-suku separuh.
Pinggan Malaysia. We call it pinggan Malaysia. Okey. So dalam pinggan Malaysia, separuhnya sayur, one quarter nasi, and then another quarter is protein ataupun ikan dan daging dan sebagainya. Okay. Oh, macam tu. Macam yes, exactly. pinggan kat Yes. asrama tu. Kan biasa kat Yes. asrama tu hidangkan gunakan pinggan yang Yup. suku-suku tu lah. Itulah. Jadi doktor, berkenaan dengan doktor kongsikan merokok ni merupakan salah satu faktor lah yang boleh trigger penyakit-penyakit kronik ni. Tapi saya difahamkan kan doktor bahawa perokok pasif ni menerima kesan yang lebih negatif daripada perokok itu sendiri. Yes. Jadi perokok itu adalah berdasarkan satu kajian yang telah dijalankan di Jepun. The initial study of that finding was a study done in Japan. Okey. So mereka mendapati perokok, terutamanya isteri-isteri perokok, okey, isteri-isteri perokok mempunyai gejala ataupun penyakit paru-paru dan memerlukan admission ke hospital dan sebagainya. Sometimes mereka ada triggered, mereka ada asma, tapi disebabkan oleh perokok tadi mereka di-trigger oleh rokok-rokok tadi. Jadi husband tak dapat masalah apa-apa, yang isteri yang mendapat kesan more yang of betul. double burden of effect from the merokok tadi. Nah, even right now we have something called as tertiary smoker, tertiary effect or tertiary smoker. Kanak-kanak, baju orang yang perokok tadi, ashes-nya lekat ke baju dan sebagainya. Bila ayah datang ke rumah, balik rumah, anak-anak akan jump to the father and hug the father, and the ashes and also the remnant of that rokok tadi akan disedut oleh anak. Itu tertiary kesiannya. smoker. That's why dalam pengalaman saya lah sebagai dulu sebagai one of the kanak-kanak yang masuk ke hospital untuk mendapatkan rawatan asma dan sebagainya, kita salah satu soalan yang perlu kita tanya adalah ayah merokok tak? Kerana ayah merokok merupakan satu trigger. Selain daripada ada haiwan kucing dan anjing kat rumah lah. And then kadang-kadang ayah akan bagi alasan. Ayah biasanya saya merokok kat luar. Saya tak merokok dalam rumah pun tak boleh juga. Kerana dia merokok kat luar, dia rokok asap dan juga kesan asap sut tadi kan. Boleh masuk. Boleh lekat ke di baju. badan dan akan kena Lekat dengan badan. anak. Macam dalam kereta jugalah lekat dalam kereta Ini juga. saya baru tahu ni. Pasal Kena hati-hati ni. itulah. Kita kena hati-hati apabila berada di sekeliling Betul, orang-orang yang merokok sebab bahaya sebab kita keluar dan kita jumpa orang, so ada juga orang kadang-kadang rakan kita sebelah merokok dan sebagainya. Lepas tu Kadang-kadang kat tempat makan juga John kan. Betul. Kalau John perhatikan taklah semua tapi segelintir lah masyarakat yang merokok di kedai makan. ya, walaupun tidak dibenarkan tapi masih juga ada yang degil. Betul tu. Jadi doktor, kita nak tanyalah pendapat doktor mengenai pengambilan suplemen dan vitamin ni. Adakah itu penting untuk pendapat doktor? Okay. There's a good question because there's no true answer to that. Okay, there's no alright answer. Kalau sekiranya kita memang sudah mengamalkan makanan yang balance, kita mengamalkan pinggan Malaysia tadi kan, Okay. we eat a lot of vegetable, kita makan protein, okay, reduce in fat and also nasi pun suku saja from the pinggan. InsyaAllah we don't have to, kita tak perlu untuk mengambil suplemen, okay, because everything micronutrient, macro and micronutrient sudah terdapat dalam satu set pinggan tadi. Okay, mencukupi. But if you are a person that, of course, there are certain condition and disease condition yang di mana there's a lacking of certain vitamin dan sebagainya, which is jaranglah berlaku sekarang ni, tapi boleh berlaku, especially di kawasan-kawasan di mana there's a lot of nutritional problem. Yes, kita boleh suplemen dengan suplemen, tapi vitamin dan sebagainya. Tapi untuk kita yang we have accessibility to food, you can opt to choose the healthy food than the unhealthy one. You don't need any vitamin or supplement. Okay, it's just a waste of money. Sorry to say about that. Yeah. Tapi kadang-kadang kan doktor, orang beranggapan macam kan John, macam contoh mungkin hidangan harian yang mereka ambil tu tak mencukupi nutrien yang diperlukan oleh badan. Oleh itu mereka perlukan bantuan suplemen tambahan. Macam mana tu pula doktor? Not really. Adakah penting untuk mereka ambil ataupun tak perlu sebenarnya? Depends on what. Kadang-kadang orang nak ambil kalau mereka kata they want to eat, katakan apa contohnya okay, I need to take calcium and vitamin D and calcium together. But orang tu memang dah exercise in the evening, exercise in the morning, so they're exposed to the sun. So matahari tersebut sudah menghasilkan vitamin D tersebut dalam badan untuk kulit dan tulang dan sebagainya. Okay, and then orang kata makan collagen. So vitamin C, the most common example is vitamin C. And then some people they invest money untuk membeli vitamin C untuk di-inject klinik-klinik. Okay, so does that really, is it effective or not? Kita tak tahu because there's no conclusive study untuk menunjukkan bahawa vitamin C itu membantu dari segi kulit, dari segi kesihatan dan sebagainya. In fact, kalau kita tengok kepada vitamin dan suplemen, kebanyakan tidak penjual vitamin dan suplemen itu untuk kesihatan, which part of kesihatan. And some people go overboard by saying that you makan vitamin dan suplemen itu adalah untuk
merawat penyakit, merawat kencing manis, merawat osteoarthritis. Claiming. Claiming. It's wrong. There's 20 diseases yang tak boleh diklaim sebenarnya. Betul. So bila dah macam tu, you're using technical terms regarding vitamin and all that, okay? Yang membuat satu anggapan bahawa vitamin tu adalah untuk merawat, which is not. It's just a supplement. Kalau nak kita vitamin boleh merawat, then you don't have. Then don't need doctors. Yes, lah. don't need Klinik doctors. pun Yes. tutup. Itulah. So, itu suplemen ataupun vitamin bukanlah untuk merawat. Jadi itulah yang kita Suplemen harus tambahan suplemen sahaja. tambahan untuk membantu. Jadi itu kita kena faham. Dan juga doktor, kenyataan mengenai health is more important than money ataupun kesihatan lagi penting daripada wang ringgit. Apa pendapat doktor mengenai Of course, that saying? saya tentu saya bersetuju dengan argument tersebut. When you are healthy, you can earn money. If you are not healthy, you can't earn money. So you have to place more importance to health. Kita ada orang yang memang sudah banyak duit, tapi pagi breakfast pagi makan 4-5 beg ubat, ubat jantung, ubat kencing manis, ubat darah tinggi pun si guna juga. Kita mau healthy, ada duit, kita boleh travel the world. Itu yang kita nak dengan ada kesihatan yang ada tadi. Betul. Jadi kesihatan itu lebih penting. Sangat penting sebenarnya. Jadi bagi anda yang belum mengenali Dr. Helmi, doktor merupakan pakar dalam bidang epidemiologi dan statistik, maafkan saya. Beliau telah terlibat secara meluas dalam 12 projek penyelidikan, 36 penerbitan dengan geran bernilai 1.24595 juta. Dr. Helmi, apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh komuniti penyelidikan kesihatan hari ini? Okey. Oh, banyak. Salah satu sudah tentu kalau kita kekangan utama kepada penyelidik adalah memang kita memerlukan geran untuk melakukan kajian. Because without geran kita tidak akan dapat find solution ways melakukan penyelidikan. Kadang-kadang a simple study like maybe a simple survey study memerlukan lebih kurang 25,000 untuk 20,000 at least untuk kita menjalankan kajian. And then ada orang mengatakan bahawa that so much money untuk menjalankan kajian. Well, that is the amount spent. Kalau kita melihat kepada negara-negara maju seperti US dan juga Japan dan sebagainya, mereka melabur dengan banyak untuk melakukan kajian. Jadi melalui kajian tersebut mereka boleh advance bila ada basic knowledge about that community, about that society. We will be able to find the gaps. Apakah gap-gap, apakah kekurangan yang ada komuniti tersebut untuk melakukan kajian lanjutan, untuk fill up, untuk untuk selesaikan that masalah tadi itu. So itu yang paling utamalah. And then of course grant also is needed in order to bukan untuk menyewa pakai atau create to model a certain prototype dan sebagainya. Semua memerlukan itu yang paling utama sekali. Ada duit, semua boleh jalan. Banyak benda boleh berlaku. Geran itulah yang penting sebenarnya, John. Okay, doktor, soalan yang terakhir atau bukan pesanan kita nak dengar pesanan doktor kepada penonton kita mengenai kepentingan menjaga kesihatan kita. Jadi the most important thing, perkara yang paling penting sekali dalam kesihatan adalah untuk kita tackle untuk untuk tackle problem kesihatan, kita perlu be physically active. Jaga pemakanan kita, elakkan tobacco dan juga alkohol. Okay. Now it's mudah untuk saya bercakap, betul. Physically active dan sebagainya. A lot of people when they talk about physically active adalah pergi ke gym, exercise, tak perlu. What you need to do is you incorporate, you embed. Okay, incorporate maksudnya physical activity dalam kehidupan kita. So when you need to walk, when you need to go to office, if you can take the stairs, for example, simple things like that, take the stairs. Okay, it only strengthen your muscle, it also strengthens your cardiovascular health. Juga kalau kita parking, jangan parking jauh dekat-dekat. Jangan parking depan pintu office. Jauh sikit supaya kita boleh berjalan. Okay. Betul. Makan, kalau kita nak makan, kita amalkannya pinggan suku-suku separuh tadi. Lebihkan kepada sayur. Kita kena mula daripada budak-budak sekali, parents lah. Because a lot of us are parents. And then kita mendidik anak kita yang umur 1 tahun 2 tahun tersebut untuk mengamalkan kesihatan yang baik. It has to start from us. Kita makan buah, makan sayur, lama-lama anak-anak tersebut akan mudah untuk mengadaptasikan that healthy lifestyle tadi. Masa bila dia dewasa nanti. Yes. Jadi yang bagi yang merokok, please Stop. If you stop rokok, kurangkan dulu. kurangkan dulu. Yes. If you
kita ada klinik kesihatan berhenti merokok. Go get help from there. Kalau kita kurangkan merokok, stop merokok insya-Allah dalam masa 1 or 2 years later, 1/3 of the disease that may is related to merokok boleh dipotong, boleh dikeluarkan from your kehidupan. So you would have think of the quality of life that you have. Pada umur kita 50-60 tahun, kita sudah healthy, kita ada anak-anak, enjoy, and then we can go travel dengan kesihatan. Satu perkongsian yang menarik daripada The best doktor. investment for yourself. Yes, exactly. Next week Ramadan, you can bagi yang Muslim start from the Ramadan. Use that Yes. use that mana to Ramadan, correct. Ramadan is like what they say omad kan, 1 meal a day. Yes. I mean the intermittent fasting, and you know that intermittent fasting has been shown to be beneficial for our body. So that's the titik permulaan. Ramadan ni untuk yang ni mokok boleh stop, jaga makan. In the end of the Ramadan, 1 month, you will lose 5 kilo insyaAllah. But of course, don't gain it back during Hari Raya lah. Ya, selalu jadi doktor. Okey, Dr. Helmi, terima kasih Okey. atas perkongsian yang Terima dikongsikan. Banyak perkongsian yang Dr. Helmi kongsikan. Itulah, saya suka. Tapi tak apa, kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan masuk lagi di topik yang baru, iaitu mengenai karakter Miao dan Pafu. Apakah Miao dan Pafu ini? Pastikan anda terus setia bersama kami. Kita berehat sebentar. Jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon Kizia dan Jonathan Ding hanya dalam Sejahtera Asia. Jadi kepada anda yang terlepas topik kita pertama tadi, awal pagi tadi, jangan risau, anda boleh saja terus pergi ke YouTube dan type saja Sejahtera Asia dan anda boleh pilih episod yang anda ketinggalan. Dan kepada anda yang belum lagi mengikuti kita di laman sosial Sejahtera Asia, terus berbuat demikian dengan pergi ke laman sosial FB dan IG Sejahtera Asia. Anda boleh like dan berilah segala komen-komen dan pandangan anda di laman sosial Sejahtera Asia. Yes, betul. Baik, tadi sempat kita saksikan video animasi tadi yang sangat comel, sangat comel lah. Saya sangat kreatif dan itu adalah watak Miao dan Wafu Pafu. Wafu Pafu ni hamster. Tadi sebelum tu kan John. Apa komik yang John suka satu ketika dahulu? Komik. Kalau komik, saya tak suka membaca. Saya tak suka baca. Dari dulu pasal zaman kanak-kanak komik, riang tak ingat lah. Okey, ada baca komik. Lupa lah. I'm not a comic person, so I forgot. Kalau saya dulu saya suka komik Doraemon. Oh, Doraemon. Okey, saya tak follow. Tapi abang saya banyak komik Dragon Ball. Dulu. So pernah tak saya tengok kejap-kejap, lepas tu tidak menarik perhatian saya. Ya, untuk pagi ini kan topik iaitu animasi Miao dan Wafu Pafu, dan itu kita bersama dengan Chen Goh, creator dan pengarang animasi. Good morning Chen, how are you? Morning. Selamat pagi. Terima kasih sudi bersama kita dalam hari ini dalam Sejahtera Asia. Sama-sama. Mungkin boleh kongsikan secara permulaan tentang animasi Miao and Wafu Pafu ni. Miao Wafu Pafu ni dia sebenarnya tengok dia macam kucing kan, tapi dia cerita orang. Orang? Dia cerita orang. Jadi ini animasi kucing dan hamster ni tapi diadaptasikan daripada kehidupan orang. Ya. Okey, faham. Tapi aku guna haiwan untuk mengekspreskan karakter-karakternya lah. Tapi kenapa kucing dalam banyak-banyak haiwan? Kucing dan hamster kan? Sebenarnya I start buat Miao ni kan, aku buat dari alter ego saya.
Alter ego. Okey. Tadi saya suka kucing. Kucing lover. Jadi saya start dengan kucing lah. Tapi haiwan lain tu, karakter lain dia ada dia punya isi tersilat lah. Macam ada satu kawan dia buaya. Sebab dia suka buaya. Okey. Tapi Menarik. kucing dengan hamster, bolehkah berkawan kucing dengan hamster? Bukan kucing nak kejar ataupun nak makan hamster kan? Tapi dalam karakter ni mereka kawan. berkawan. Karakter lah, karakter tu kawan lah. Okey. Macam Tom and Jerry, tengok dia macam nak tangkap dia tapi sebenarnya mereka kawan juga. Betul faham. Okey, dan juga Mr. Chen Ya. belajar engineering. Ya. Belajar pernah bekerja sebagai seorang engineer. Ya. Dan kenapa berubah menjadi seorang animation ni? Yang ni tak ada plan lah. Dulu aku dekat engineering kan ada assignment. Assignment tu nak kena buat blog. Masa tu zaman dulu blog famous sebab semua orang buat blog. Aku nak buat blog juga, kena buat assignment pak. Lepas tu I tak pandai tulis. Jadi aku guna lukis lah. Jadi blog I semua komik. Aku lukis hidupan saya. Okey. Lepas tu itu menjadi perhatian orang suka. Ya. Lepas tu jadi hobi itu sampai satu hari bapa I retire lah. Aku dekat Melaka pak. Kerja kat situ. Okey. Lepas tu bapa I pun retire. I fikir mungkin aku nak quit I punya job balik kucing lah. Jadi bapa sebelum tu pun engineer juga ke? Dia kontraktor. Kontraktor lah. Okey, faham. Kontraktor dengan engineer memang berkaitan lah. Saling Berkaitan lah. memerlukan antara satu sama lain. Tapi kan John, apa yang menarik tentang Jian ni, kebanyakan orang sukar untuk melukis. Betul. Sukar untuk melukis tapi dia susah untuk menulis Tapi senang untuk melukis. So how are you? When you notice that you are naturally talent, you can draw. That talent, just I love to draw. You love to draw, but very suka. cantik lah. So nice. Yang ni sekarang cantik lah. Tapi dulu when I start, hodoh sangat. Tapi dia masa itu aku improvise lah, improvise sedikit lah. Okay. Bagus juga tu. setiap tahun improvise sikit lah. Then where do you get the inspiration to create Meow and Wafu Pafu? How untuk other karakter mereka? It's all by chance lah. You don't plan it? I don't plan at all actually when I started. Okay. Yeah, so like when I need to express, I draw a story and express out. So dari komik tu dia kembang macam sekarang jadi satu brand komik lah. Ada dia karakter sendiri. Jadi adakah setiap karakter dalam Meow dan Wafu Pafu ni dia ada spesifik orang? Ada. Oh, memang orang yang watak ini mainkan Ada dalam nama Wafu dia. Pafu ni ada orang yang sebenar lah di Ya, sebaliknya. semua ada. Tapi semua dia punya identity secret lah. Sebab So aku nak cerita. Yang berkaitan dengan kehidupan Orang tersebut lah. Ya, orang tersebut. Adakah rakan-rakan terdekat, family? Ada family, ada kawan-kawan rakan pun ada. Tapi mereka tahu tak? Macam mereka tahu, mereka tapi orang lain tak tahu. Mereka tahulah bahawa Cian ada buat mereka dalam bentuk ada. kartun. Mereka suka? Dia suka tapi dia kata jangan bagi tahu orang lah. Kerana itu cerita itu tak bagus lah. Yang malu punya lah. Dia tak mau orang tahu. Jadi mereka memang sangguplah berkongsi pengalaman hidup dengan Jian lah sebelum Starting Jian suka, okey. Tapi semakin banyak mereka pun tak berapa nak share lah. Ya. Dia takut lah. Dia takut orang tahu yang tu dia. Itu dia kan. Mungkin rakan terdekat macam dapat menghidu lah kan John. Macam kenal lah John. Animasi ni. Mungkin boleh buat cerita berkaitan dengan TVS ni. Boleh kan? Jadi okey, macam mana sambutan sekarang? Okey juga. Sekarang aku dah keluar 3 buku. Wow. Sekarang in the process buat keempat. Okey. Dan buku tu ada dijual komik lah. Ada. Di MPH Popular pun ada lah. Walau dalam bentuk digital ada. Digital dengan buku dia punya konten tak sama. Yang digital dia cerita sekarang, tapi yang buku semua cerita zaman dulu dalam 90 plus. 1990s. 1990s. Zaman budak-budak lah. Okey. Jadi sejak bila Mr. Jian ni produce Meow dan Wafu Pafu ni? Kalau Meow lama. Meow 2007. Wow. Kalau buku tak lama lah, buku 5 tahun saja. Okey. 2013 or 14, can't remember. Okay. Tapi selain daripada membuat buku, Jian juga ada buat benda lain kan, macam buat ada. untuk klien. Ada klien, Apa? projek-projek. Buat
kalender, name card. Yang itu kalender name card tu merchandise lah. Kalau projek-projek ada juga kalau you pergi Ayong Kuching, kat sana ada dinding kan. Dinding semua miau. Dekat Ion kan? Kita dekat Oh, yang Ion. painting tu. painting. Mural Itu painting. Jian juga buat. Ya. Dan di Waterfront Hotel ya, ada juga Miao ada. Suite. Oh, okey. Jadi kalau John nak merasai rasa macam dalam dunia Miao dan Wafu-Wafu ni, boleh request lah dekat ni bilik suite dekat The Waterfront Hotel. Oh, okey, ada mural. Adakah itu Mr. Jan sendiri yang datang melukis bersama sendiri. tim lah? Ke Dengan sendiri tim. buat? Oh, dengan tim Yep. lah. Bagus juga tu, comel-comel Miao. Mungkin Tapi boleh ini orang kreatif ni itulah macam very kreatif untuk menghasilkan sesuatu, bukan senang. Macam kita nak tulis senang, tapi dia tak pandai tulis, dia lebih melukis. betul. Jadi kalau kita jalan-jalan kat mall tu kita nampak ada miau-miau kat tepi tu kita tahulah ni hasil tangan Mr. Jian. Dan Ya, itulah. Baik, kita akan berehat sebentar. Selepas ni kita akan kembali lagi mengupas lebih mengenai industri kreatif, mengenai seorang pengarang animasi dan kita nak tahulah cabaran beliau dan apa yang beliau lalui dan sebagainya. Kita berehat sebentar, kita jumpa selepas ini. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Itu dia tadi video animasi yang dihasilkan oleh Jian Koh, iaitu berkolaborasi bersama dengan Tourism Taipei, Taiwan, dan kita lihat sangat comel, sangat kreatif dan itulah yang dilakukan dengan sangat effortlessly yang beliau pelbagai hasilkan. watak dalam Betul, komik pelbagai tu, John. watak. Dan okey, Mr. Jian, kita nak tanyalah apa antara cabaran yang mungkin you pernah hadapi? Cabaran ni konten. Nak cari konten, satu cabaran. Nak buat konten menarik, satu cabaran juga. Lepas tu sebab yang ni posting banyak kat digital. Yang trend-trend digital pun tukarlah. Dulu blogging, lepas tu Facebook, sekarang Instagram, YouTube. Jadi yang ini tukar dia punya format pun tukarlah. Dulu blog tak ada limit, you boleh buat banyak panel. Tapi dekat IG 10 saja. Yes. Jadi nak buat konten yang menarik dalam 10 panel itu cabaran lah. So, sekarang dekat IG banyak jugalah konten, banyak juga cerita. Ada. Tapi tapi sikit beza lah. Faham. Jadi pernah tak Mr. Jian ketandusan idea? Macam, apa Tak ada nak tulis idea. lagi ni? Apa Alamak, mau buat nak ini? tulis apa ni? Idea ada. Tapi biasanya yang start itu idea yang mana bagus. You ada idea sini, idea ni. Tapi yang apa yang orang suka, yang itu cabaran lah. Dulu posting hobi tak kira, you post saja. Tapi sekarang you nak efficient. Satu posting nak orang suka. Jadi you kena fikir yang mana satu worth the time lah. Sebab masa yang lain kena buat benda lain lah. Beza sikit lah kalau hobi dengan career sekarang. Betul, sebab kalau hobi tu kita buat ikut kesukaan kita je. Ya, Orang ya. suka, orang terima tak Betul. apa. Jadi kita Ya. suka satu hobi kita. Yes. Sekarang ni dia ada audience yang kita Ya, perlu audience. ambil hati Ya, audience tu. kena ambil sikit lah. Dan apa saya nak tanya tadi ya? Lupa pula asal. Kepada anda, jika anda ingin mengetahui dengan lebih tentang Miao dan Wafu-Wafu ni, anda boleh ke www.miawafupafu.com atau anda boleh lawat IG Jian Goh di Akira CEO. Jadi kat situ anda boleh tengok ada banyak juga merchandise yang dijual. Betul. Seperti t-shirt, canvas, mug, throw pillow, tote bag dan stiker. Tapi Mr. Jian tak bawa pula hari ni. Kita Itulah, pun nak patut tengok bawa. juga kan, Lupa. John? Okey, ni baru saya ingat apa saya nak tanya. Okey. Bantuan teknologi sekarang. Macam mana Mr. Jian lukis hasil-hasil animasi ni? Adakah menggunakan Bila I start lukiskan, I masa tu university bah. Okey. Tak ada duit lah, miskin sikit. Pakai Jadi kertas? guna mouse. Oi. Guna mouse. Macam mana lukis pakai mouse? Purpose hodoh lah sebab tak pandai, tak mahir. Sekarang pun guna mouse juga.
Sudah expert mahir sikit lah. lah. Sudah familiar lah. Sekarang ada beli tablet tapi tak guna lah. Aku masih guna mouse. Masih Mas prefer lebih mouse. selesa. Ya. Dah Bukan used lagi to. senang kalau pakai the pencil, electric pencil tu? Yang lukis senang tapi kalau nak buat colouring susah. Kalau you guna mouse buat colouring senang sikit. So yang macam animasi Miao dan Wafu Pafu ni semua hasil Semua dari hasil mouse. Ya. Wow. Pakai mouse. Tak terfikir Saya kan tak nak boleh melukis saya tak menggunakan boleh mouse. saya tak boleh bayangkan macam mana nak pakai mouse. Pertama kali hari ini mendengar melukis menggunakan mouse. Susah tu. Mungkin lepas ni kita boleh cuba je. Itulah. Kenapa tak suka tablet? Tidak cantik kah ataupun they cannot support the They can, just that now I use tablet for sketching. sketching? Kalau guna sketching, tablet dengan pen dia more lively. Lepas tu aku guna sketch tu, aku guna mouse untuk redraw lah, lukis satu kali lagi. Jadi Mr. Jan, apakah perancangan in the future plan untuk animasi Miao dengan Wafu Pafu ni? Yang buku kena keluar lagi lah. Ada banyak cerita nak cerita. Mereka akan membesar lah. Ya. Grow up lah. Like the Mereka cat kahwin tu tak lah. nanti? Lama lagi. Lama lagi. Apa lagi selain daripada itu? Selain itu, aku nak buat animasi yang macam tadi lah, yang video itu. Tapi yang itu kena satu tim lah, susah sikit lah. So sekarang ada tips sendiri ke? Ada, tapi yang itu semua kena Semua part time lah. Semua part time. Ya, you semua kena ada buat kerja-kerja sendiri lah. ya. Kalau ada projek baru datang sekali. Ya. Faham. Jadi yang itu tak boleh buat non profit punya lah. Tapi dalam perancangan pernah tak terfikir untuk memfilmkan animasi ni? Ada jugalah, ada juga. Tapi kena tengok ada sponsor tak lah. So, murah ni nak buat. Dan memerlukan tim yang sangat besar. Ada Jadi drawing, mesti ada crew production lighting, juga. bunyi, dia boleh bergerak lagi. Cik. Mungkin kita boleh membantu, John. Okey, mungkin pesanan Cik Jau kepada golongan ataupun kepada penonton kita yang mungkin berminat untuk menceburi bidang animasi. Mungkin ada pelajar-pelajar universiti yang sekarang tengah menonton yang ingin menjadi macam Cik Jau. Apa pesanan or what you will tell them? You have to like you love what you do, and itu penting sebab kalau you buat satu content tapi tak ada orang suka ke atau apa ke, kalau you tak suka what you do, right, you give up because you say, oh, no likes, no people share, no one comment, you kind of will give up. But you love what you do, and then you don't really mind. You keep improving yourself to make it better. Yeah. So itu Macam YouTube semua sama. Kalau orang tengok kan, kalau tak suka buat video kan, you akan quit. betul. But you fokus YouTube bukan fokus video. Kalau you punya fokus, you suka buat video, you akan improve you punya video. Lama ke lama orang akan datang lah. Ya, kita tak peduli sambutan orang kan, kita atas kepuasan kita sendiri untuk menghasilkan video. Jadi akan berterusanlah video tu, John. Betul. Daripada minat kita sendiri. Yep. Dan apabila kalau nasib bagus, orang suka, mendapat sambutan yang bagus, Kita semakin Yes, improve double win lah. lagi. double win lah. Ya. Win-win situation. Jadi sekali lagi terima kasih Mr. Jan. Terima kasih, Mr. Kerana Jan. sudi bersama kami kongsi mengenai animasi Miao dan Dan Wafu Wafu. Okey, siapa yang nak membeli merchandise ataupun membeli komik beliau boleh saja mencari beliau di website, Instagram dan juga Facebook. Yap. betul Jadi tu. kita akan berehat sebentar. Selepas ini saya dan Sharon akan kembali untuk blog yang terakhir. Jangan ke mana-mana. Pastikan Terus setia terus bersama kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Thank you. Ya, anda masih bersama saya, Sharon Kezia dan Jonathan Ding, hanya dalam Sejahtera Asia. Dengan topik kita pada hari ini adalah Hari Kesihatan Sedunia bersama Profesor Madya Dr. Helmi bin Hazmi dengan satu perkongsian yang cukup menarik berkenaan dengan kes-kes penyakit kronik yang terdapat di seluruh dunia lah. Betul. Jadi kalau kita lihatkan, John, ada empat perkara utama yang anda perlu memberi tumpuan. Iaitu yang pertama, kurangkan alkohol. Yang kedua, kurangkan rokok. Tapi yang lebih penting,
hentikan merokok. Dan yang ketiga adalah tentang gaya hidup anda, iaitu anda perlu lebih kerap beriadah dan juga amalkan gaya hidup sihat seperti menjaga pemakanan. Betul, sangat penting. Suku-suku tu kena ingat. Betul, dan sekarang mungkin kalau kita biasa minum minuman yang manis ataupun suka makan makanan yang masin, cuba kurangkan gula, kurangkan garam dan lebih kepada pengambilan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Betul, Sebab tujuan. itu penting untuk kesihatan kita lah. Dan semestinya seperti yang dia katakan tadi juga lakukan aktiviti fizikal. Itu tak bermakna perlu lari 5 km ke, perlu pergi ke gym ke. Betul. Kita buat perkara yang simple saja. Seperti kalau Pergi ke office atau pergi ke mall. berada di tingkat yang ke atas, gunalah tangga. Tak payahlah guna lift. Kalau nak parking, nak pergi kedai, parking jauh sikit, biarlah kaki kita berjalan. Dia bercakap pasal tu kan, John. Saya rasa Ni macam, suka parking depan kan? pintu ni. Bukan saya je, John pun sama juga. tidak. Kan? Saya Macam parking jauh, kita kan saya parking. drive kat bawah tu kan, cari spot-spot yang dekat je kan. Tapi Tak. sebenarnya perkongsian daripada Dr. Helmi tu menyedarkan kita, John. Sebenarnya Ya, kita betul. boleh beriadah sambil kita berjalan-jalan bersama Betul. keluarga. Sebab jalan tu pentinglah. Dan kalau anda ni merupakan seorang yang aktif bersukan, teruskan aktiviti, pergi ke gym atau pergi larian dan sebagainya, jogging. Sebab itu penting untuk kesihatan kita dan ini merupakan investment yang paling bagus untuk diri kita di masa yang akan datang. Because health is wealth. Health is wealth, betul. Kesihatan lagi penting daripada kekayaan. Betul. Kekayaan wang ringgit. Dia tak gunalah, John. Kalau kita kaya kan, asyik keluar masuk hospital je, terlantar kat hospital je. Yalah, Duit tu betul pun lah. tak ada nilai lah sebab kita tak dapat nikmati duit tu. Dan lebih menyedihkan orang tersayang kita, keluarga kita dan orang sekeliling kita turut terjejas sekiranya kita sakit, jatuh sakit. Betul. Jadi itulah, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Helmi atas perkongsian yang beliau kongsikan tadi. Banyak perkongsian yang saya sangat teruja dan sukalah. Dan topik yang kedua pula mengenai animasi Miao dan Pafu Wafu. Sangat comel. Sangat comel. Jadi kepada anda, seperti yang dinasihatkan oleh Mr. Jan sendiri, kan, John, kita harus lakukan sesuatu perkara dengan penuh minat. Baru perkara itu akan berjaya dan berterusan. Sebab kalau kita just buat untuk orang suka atas nasihat orang, tapi kita sendiri tak minat pun tak akan berjaya juga, John. Betul. Sebab kadang-kadang apa yang kita post, apa yang kita letakkan di luar mungkin tidak mendapat sambutan di awal-awal. Tapi selepas mendapat sambutan yang orang makin suka, orang makin kenali, itulah baru kita dapat reward, kata orang. Kepuasan. Kata dia, teruskan, pastikan anda suka apa yang anda lakukan dan jangan mudah give Putus up. asa. Betul. Terus because you need to love what you are doing. Macam inilah. Okay. Baiklah Sharon. Macam kita lah, John. We love what we are doing. Yes, betul. Saya suka bersama dengan Sharon. Syok sikit lah. Okey, jadi sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada anda. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan TVS. Pasti banyak lagi program-program yang telah disusun atur oleh TVS. Macam banyak-banyaklah program. Macam ada Borak Tesipeng, ada berita. Afiq DIY. Ada Suara Wanita dan sebagainya. Jadi pastikan terus kesetiaan anda bersama dengan TVS. Dan esok hari lagi, Sejahtera Asia 7.30 pagi setiap pagi, jangan lupa temu janji. Jadi saya Jonathan Ding. Saya Sharon Kezia. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi. Take care. Bye. Bye.